Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi di mana seperti biasa kita akan menyingkap dan membincangkan segala agenda reformasi dalam semua aspek dan juga sektor berkenaan dengan apa yang dikongsikan oleh kerajaan. Dan hari ini fokus kita adalah pendidikan. Reformasi pendidikan kerana banyak perkembangan terbaru berkenaan dengan sedikit perubahan pada silibus pendidikan kita yang kita akan bincangkan sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, Kementerian Pendidikan telah pun memutuskan untuk mengembalikan semula sesi baru persekolahan pada Januari kepada Januari pada 2026. Sebelum ini, sejak 2022, takwim akademik bermula pada Mac susulan pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Dalam hal membabitkan perubahan ini, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah-Wah berkata kerajaan sudah memulakan usaha untuk menyusun dan mengawal kalender akademik persekolahan bagi sesi 2024-2025 pada Februari 2025. KPM telah menyusun dan mengawal kalender akademik sesi 2024-2025 supaya sesi persekolahan dalam kalender akademik tahun 2025 dapat bermula pada bulan Februari. Itu pada tahun 2025. Kawalan dan perancangan ini dibuat bagi memastikan sesi persekolahan pada tahun 2026 dapat dimulakan pada bulan Januari sehingga Disember. Pada masa yang sama, KPM perlu memastikan bahawa penyediaan kalender akademik adalah berdasarkan peraturan-peraturan pendidikan, penggal hari dan cuti sekolah 1998, pindaan 2021 yang menetapkan bahawa jumlah hari persekolahan dalam kalender akademik hendaklah tidak kurang daripada 190 hari. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan ahli Parlimen Parit Bontar Muhammad Misbahul Munir Masduki yang bertanya sama ada Kementerian Pendidikan berhasrat untuk mengembalikan semula kalender persekolahan sebagaimana asal iaitu sesi Januari sehingga Disember. Pada masa sama, beliau memberitahu Kementerian Pendidikan juga menyediakan sebuah platform repository yang dikenali sebagai Suberco yang boleh diakses melalui pelantar delima. Platform itu mendokumentasikan strategi pengukuhan dan pengayaan pemugaran literasi dan numerasi, pemerkasaan pentaksiran bilik darjah PBD serta menyediakan bahan sokongan pengukuhan dan pengayaan bagi murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Seterusnya, Kementerian Pendidikan juga mengumumkan pelaksanaan 4 intervensi kurikulum untuk menangani isu keciciran pembelajaran. Menterinya Fadlina Siddiq berkata KPM memandang serius terhadap kegusaran yang diutarakan oleh ibu bapa dan masyarakat seperti aras kurikulum yang tinggi, kandungan kurikulum yang kurang sesuai dengan usia murid, pelaporan pentaksiran bilik darjah atau PBD yang sukar difahami dan juga ibu bapa yang tiada akses untuk mendapatkan pelaporan PBD. Katanya untuk menangani isu berkenaan KPM telah mengambil beberapa inisiatif bagi melaksanakan intervensi berikut antaranya dokumen penjajaran KSSR Semakan 2017 edisi 3 bagi mata pelajaran sains dan matematik tahap 1 yang akan digunakan mulai sesi akademik 2024-2025. Dokumen penjajaran KSSR Semakan 2017 edisi 3 ini disediakan sebagai pilihan kepada guru dalam pelaksanaan kurikulum sekolah rendah dan boleh digunakan bersama-sama modul bimbingan sains dan matematik tahap 1. Dokumen penjajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan menyusul. Selain itu, Fadlina turut memaklumkan berkenaan pengesanan literasi dan numerasi murid tahun 1 yang bertujuan untuk mengenal pasti murid yang belum menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira serta memerlukan intervensi awal yang bersesuaian dengan kebolehan, keupayaan dan gaya pembelajaran mereka. Pengesanan awal melalui pentaksiran bilik darjah dilaksanakan setelah murid mengikuti persekolahan selama 3 bulan. Pada masa sama, pelaporan pentaksiran bilik darjah yang mesra ibu bapa juga akan disediakan dan boleh diakses secara dalam talian. Laporan tahap penguasaan PBD dipermudahkan manakala pelaporan tahap penguasaan ujian akhir sesi akademik bagi semua mata pelajaran akan ditukar dalam bentuk peratus dan grade. Pelaporan PBD boleh diakses oleh ibu bapa secara dalam talian melalui sistem pengurusan pentaksiran bersepadu. Fadlina turut mengumumkan penataran dokumen penjajaran KSSR Semakan 2017 edisi 3 dokumen penjajaran KSSR Semakan 2017 akan disebarluaskan kepada semua guru mata pelajaran sains dan matematik sekolah rendah melalui penganjuran bengkel dan latihan.
Baik, saya mau berbincang dengan Dr. Anwar Ahmad, pencarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan UKM yang menyertai kami secara atas talian sekarang. Dr. Anwar, Assalamualaikum. Wassalam, Rahman. Baik, Doktor, 4 yang diumumkan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Sidip berkenaan dengan intervensi kurikulum. Kita mahu lihat satu persatu, Doktor. Pertama sekali dikatakan adalah dokumen penjajaran KSSR edisi 3 yang mengatakan bahawa kementerian telah pun menyediakan dokumen ini bagi mata pelajaran sains dan matematik tahap 1 yang akan digunakan bermula sesi akademik 2024-2025. Apa yang kita boleh faham berkenaan dengan dokumen penjajaran KSSR ni, Doktor, dan apa impak yang kita harapkan? Baik, terima kasih Lokman. Yang pertama sekali, sebenarnya rakyat mungkin ramai yang terkejut. Tiba-tiba saja pagi tadi kita ada satu pengumuman yang berkaitan dengan banyak isu yang sebenarnya bermain di sekitar sektor pendidikan. Dan kalau kita lihat, antara isu yang paling utama adalah isu silibus yang tinggi, yang padat, yang didapati tidak sesuai dengan keupayaan murid-murid kita. Jadi apabila penjajaran dilakukan, ini bermaksud silibus sedia ada digunakan, tetapi guru-guru akan diberi peluang ataupun diberi pilihan untuk menggunakan silibus itu selari dan sesuai dengan keadaan murid-murid di dalam kelas masing-masing. Jadi penjajaran ini akan memberi tumpuan kepada keupayaan murid, bukan lagi kepada usaha untuk menghabiskan silibus tersebut. Jadi pada saya ini salah satu langkah yang baik dan penjajaran ini sebenarnya telah lama kita sarankan, iaitu selepas kita keluar daripada pandemik COVID pada tahun 2022 lalu. Kita minta dan kita mohon supaya dilakukan penjajaran ini kerana kita tahu bahawa murid-murid kita menghadapi berbagai-bagai masalah pembelajaran di peringkat sekolah. Lain sekolah, lain masalah dan juga lain keadaannya. Jadi penjajaran itu perlu dilakukan dan alhamdulillah kita telah mendengar pagi ini yang Berhormat Menteri telah pun bersetuju untuk melakukan penjajaran. Ini bermaksud guru-guru mempunyai pilihan untuk melaksanakan kurikulum mengikut keperluan dan keadaan murid-murid. Mungkin ada murid-murid yang perlahan ataupun lambat dari segi pembelajaran mereka, maka penjajaran itu dilakukan sesuai dengan keperluan murid. Begitu juga dengan murid-murid yang mempunyai keupayaan yang lebih baik, mungkin mereka itu akan bergerak dengan lebih laju. Jadi kalau kita lihat penjajaran ini sebenarnya cuba untuk menyelesaikan isu keciciran murid dari segi pembelajaran. Kerana kita tahu bahawa di dalam Dewan Parlimen pada minggu lalu, yang Berhormat Menteri sendiri telah pun memaklumkan terdapat lebih 435,000 murid-murid di sekolah rendah dan juga sekolah menengah sedang berhadapan dengan isu keciciran pembelajaran dan salah satu faktor utamanya disebabkan oleh di peringkat awal tahun 1 mereka tidak menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan kemahiran 3M. Jadi penjajaran ini adalah satu usaha kita untuk menjadikan silibus yang sedia ada itu lebih fleksibel, lebih sesuai dengan keadaan murid dan juga guru-guru diberikan peluang dan otonomi untuk melihat bagaimanakah silibus itu dapat dilaksanakan di dalam bilik darjah masing-masing. Ya. Jadi ada dua intervensi pertama ini, Doktor, iaitu penjajaran semula dan juga kedua adalah pengesanan awal literasi dan juga numerasi. Sudah tentu ia untuk membantras masalah mereka seperti yang Doktor sebut tercicir, khasnya mereka yang masih lagi mungkin terkesan dengan pandemik COVID-19, takwim persekolahan yang masih lagi tidak dinormalisasikan. Tapi oleh kerana kurang perincian yang diterbitkan setakat ini selepas pengumuman ini, apa yang kita boleh jangkakan daripada segi pelaksanaannya, Doktor? Adakah akan melibatkan penyelarasan semula ataupun mungkin setengah kelas dilambatkan, atau adakah setengah murid-murid yang dilihat seperti tertinggal akan perlu melalui kelas tambahan dan sebagainya? Apa daripada segi pelaksanaan actual executionnya, Doktor, yang kita boleh jangkakan? Ya, yang kita boleh bayangkan ataupun jangkakan adalah apabila pengesanan dilakukan di peringkat tahun 1 dalam tempoh 3 bulan pertama anak-anak kita di sekolah, guru-guru kelas akan dapat mengenal pasti kumpulan murid-murid yang mungkin mempunyai masalah dari segi penguasaan 3M, literasi dan numerasi ini. Dan dalam tempoh 3 bulan pertama ini, guru kelas masing-masing akan cuba membantu murid-murid ini menguasai dengan segera numerasi dan literasi. Dalam tempoh 3 bulan kedua, kalau guru-guru dalam kelas tidak boleh menyelesaikan isu
ini disebabkan oleh kanak-kanak ini mempunyai masalah pembelajaran yang lebih kritikal, maka mereka akan diserahkan ataupun dikumpulkan dan akan dipulihkan oleh guru-guru yang mempunyai kepakaran dalam bidang pendidikan pemulihan. Jadi kita lihat ada dua fasa di sini. Fasa pertama adalah guru kelas dalam tempoh 3 bulan pertama. Fasa kedua adalah guru-guru pemulihan yang memang dilatih khas untuk menguruskan anak-anak kita yang berhadapan dengan masalah pembelajaran khususnya 3M. Dan selepas itu kita akan dapati bahawa jika ada anak-anak ini yang boleh menguasai dengan baik, maka guru-guru pemulihan akan menyerahkan kembali kepada guru kelas. Bagaimanapun jika ada murid-murid yang masih lagi tidak dapat menguasai di peringkat 3 bulan yang kedua itu, maka mungkin anak-anak ini perlu meneruskan program pemulihan itu di peringkat yang lebih lama. Apa yang penting Luqman yang ingin kita sarankan kepada KPM, kerana KPM belum menjelaskan secara detail apakah kandungan pelaksanaan, kita mengharapkan sasarannya adalah dalam tempoh 1 tahun pertama persekolahan anak-anak kita, semua murid-murid dapat menguasai 3M dengan baik di peringkat asas. Itu matlamat akhir kita, supaya apapun usaha yang kita lakukan di peringkat 3 bulan pertama, 3 bulan kedua dan seterusnya, kita mengharapkan sasaran akhirnya adalah dalam tempoh 1 tahun pertama persekolahan, anak-anak ini dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira, dan apabila mereka mulakan pembelajaran mereka di tahun 2 pada sesi yang akan datang, mereka boleh membaca, menulis, mengira pada peringkat asas dan ini tidak akan lagi mengganggu pembelajaran mereka dan mereka tidak akan berhadapan dengan keciciran pembelajaran di peringkat tahun 2, tahun 3 dan seterusnya. Baik doktor, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dan kita akan bincangkan 2 lagi intervensi, iaitu pelaporan pentaksiran bilik darjah yang mesra ibu bapa dan juga penataran dokumen penjajaran KSSR. Pantau agenda reformasi akan kembali selepas ini. Sambung kembali dalam pantau agenda informasi. Saya Luqman Haris. Hari ini fokus kami adalah pendidikan dan saya mau sambung perbincangan bersama dengan Dr. Anwar Ahmad, pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan juga Kesejahteraan UKM. Kita mau bincangkan 4 intervensi yang dikongsikan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq untuk menambah baik silibus pembelajaran dan pendidikan, termasuk untuk cuba memastikan tidak ada murid lagi yang tercicir dalam sesi persekolahan bermula tahun ini. Doktor, kita dah bincangkan 2 sebentar tadi. Ada 4 yang dibincangkan. Dan yang ketiga ni mungkin yang agak menarik kepada semua golongan, khasnya ibu bapa dan juga penjaga, iaitu menteri memastikan atau menjanjikan bahawa pelaporan pentaksiran bilik darjah yang lebih mesra ibu bapa ini selepas banyak rungutan dan juga keluhan oleh ibu bapa. Tapi mungkin untuk memastikan orang di luar sana faham dan mereka faham apa impak pelaksanaan ini ataupun pengumuman ini. Selama ini doktor, apa yang dikatakan kurang mesra ibu bapa dalam pelaporan pentaksiran bilik darjah anak-anak murid ini? Baik, jika kita memahami konsep pentaksiran bilik darjah, sebahagian usaha untuk menjayakan pentaksiran bilik darjah itu mestilah datang daripada ibu bapa di rumah. Kerana berbanding dengan amalan peperiksaan di mana keseluruhan pengajaran itu berlaku di sekolah, anak-anak mendapat mengambil peperiksaan dan mereka mendapat markah mereka. Tetapi apabila kita melaksanakan pentaksiran bilik darjah, ini adalah satu bentuk pentaksiran yang berterusan dan bukan hanya pentingnya berlaku di sekolah, tetapi juga apa yang anak-anak ini belajar di rumah. Jadi kalau kita lihat penglibatan ibu bapa itu menjadi sangat relevan dan sangat penting dalam menjayakan pentaksiran bilik darjah. Tetapi apa yang berlaku pada waktu-waktu yang sebelum ini, didapati bahawa ibu bapa tidak memahami konsep dan juga bagaimanakah proses pentaksiran bilik darjah itu dilaksanakan, yang pertama. Yang keduanya, mereka juga tidak begitu menguasai apakah yang dimaksudkan dengan tahap penguasaan ataupun dipanggil TP1 hingga TP6 yang pada mereka melihat sebagai terlalu subjektif, kabur dan dia tidak memberi penerangan yang jelas tentang pencapaian anak-anak mereka di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan kalau kita lihat, jika ibu bapa ini melihat antara anak yang pertama, anak yang kedua misalnya, kalau anak mereka masih di sekolah rendah, mereka dapat melihat bagaimana guru melaksanakan PBD itu macam seperti berbeza-beza. Jadi ini perkara-perkara yang telah ditimbulkan oleh ibu bapa dan juga oleh guru-guru dari segi keupayaan mereka melaksanakan PBD dalam kelas yang terlalu ramai murid dan sebagainya.
Dan sebenarnya aduan ataupun keluhan ini telah bermula sejak 2017 lagi, tetapi disebabkan kita berhadapan dengan COVID dan sebagainya, maka isu ini seperti berterusan sehingga ke hari ini. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana walaupun agak lambat untuk membuat keputusan, tetapi sekurang-kurangnya mulai tahun ini, mulai sesi ini, ibu bapa boleh menarik nafas lega. Mereka akan lebih mudah memahami apakah yang akan dilaksanakan dalam pentaksiran bilik darjah itu tanpa adanya kompleks dari segi tahap penguasaan yang harus mereka fahami, dan janji menteri akan dipermudahkan. Jadi saya percaya ini adalah perkara-perkara yang pada saya adalah satu intervensi yang baik, kerana jika ibu bapa tidak terlibat dalam proses pentaksiran bilik darjah, mereka tidak faham dan tidak tahu apakah proses itu yang sedang berjalan di sekolah, maka PBD itu tidak akan berjaya. Yang keduanya juga, Loman, kalau kita lihat dalam pentaksiran bilik darjah ni ada elemen yang dipanggil sebagai UASA, iaitu ujian akhir sesi akademik, yang mana sebelum ini UASA itu dilaksanakan menggunakan juga TP, kerana dikatakan bahawa UASA itu sebahagian daripada pentaksiran bilik darjah. Pakar-pakar pendidikan sebenarnya tidak bersetuju dengan kaedah ini kerana pentaksiran bilik darjah itu adalah satu proses yang dianggap sebagai formative assessment ataupun penilaian yang formatif berlaku sepanjang masa di dalam bilik darjah. Manakala ujian ataupun UASA ini dilakukan secara summatif di akhir sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran seperti ujian penggal, ujian akhir tahun dan sebagainya, dan dia tidak bersifat seperti mana PBD. Jadi kedua-dua ini sepatutnya tidak digabungkan dengan menggunakan TP-TP seperti yang diamalkan sebelum ini. Jadi apabila Yang Berhormat Menteri bersetuju untuk memisahkan di mana UASA ini tidak lagi menggunakan TP-TP, sebaliknya menggunakan markah dan juga grade, saya rasa ibu bapa akan lebih memahami tentang kemajuan pendidikan anak-anak mereka, bagaimana mereka nak membantu anak-anak mereka, apakah perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian di rumah dan sebagainya. Jadi saya rasa tindakan intervensi ini bukan saja baik untuk guru-guru, kerana guru-guru akan lebih mudah untuk membuat pentaksiran secara berasingan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ibu bapa dapat memahami konsep ini dan akhirnya mereka dapat membantu pelaksanaan pembelajaran anak-anak mereka di rumah untuk akhirnya menjadikan pendidikan dan juga pencapaian anak-anak mereka meningkat di dalam pendidikan. Apa yang doktor sebut awal tadi itu agak menarik, iaitu sedikit lambat diumumkan kerana sesi persekolahan sudah pun bermula. Adakah doktor merasakan bahawa mungkin akan ada sedikit kecelaruan atau kekeliruan bagi pihak murid dan juga tenaga pengajar, guru, malah ibu bapa kerana ini diumumkan selepas sesi persekolahan sudah pun bermula dan tidak diumumkan sebelum ia bermula seperti yang sepatutnya berlaku? Ya, betul. Saya rasa walaupun tindakan ini baik dan dia adalah satu tindakan yang mesti dilakukan, tetapi mungkin dia agak terlewat. Mengapa dilakukan selepas sesi persekolahan bermula? Mengapa tidak dilakukan 1 bulan atau 2 bulan sebelum ini? Kerana isu ini adalah isu yang telah lama diperbincangkan dan tindakan-tindakan itu boleh dilakukan pada waktu sebelum sekolah dibuka. Tetapi pada saya biar lambat, asalkan kita dapat apa yang kita harapkan, anak-anak kita mendapat pentaksiran yang lebih baik dan lebih jelas, dan ibu bapa juga dapat membantu pembelajaran mereka. Memang lambat, saya akui, kerana itu sepatutnya dilakukan lebih awal, tetapi apapun kita mengharapkan usaha ini dapat dilaksanakan dengan segera. Komitmen guru-guru juga diperlukan untuk segera mengubah suai apa yang telah dilakukan ini supaya mereka apabila masuk ke kelas seawal minggu ini, mulai besok kelas sesi bermula, mereka dapat mula melaksanakan apa yang telah diharapkan oleh KPM. Akhir sekali, kita kena habiskan keempat-empat doktor ya. Penataan yang keempat, intervensi keempat adalah penataran dokumen penjajaran KSSR edisi 3 semakan 2017. Bagaimana ia berbeza dengan intervensi 1 yang juga menyebut berkenaan dengan penjajaran KSSR? Baik, penataran ini bermaksud apa yang telah disejajarkan di item 1 itu akan mula disebarluaskan kepada guru-guru. Bermaksud kurikulum itu kemudiannya akan diberikan secara latihan, kursus kepada guru-guru. Inilah antara perkara yang akan menjadi cabaran besar kepada pelaksanaannya, kerana sepatutnya ia dimulakan lebih awal, mungkin 2 bulan sebelum ini, di mana guru-guru sewaktu selepas habis sesi sekolah yang lalu, mereka ada masa cuti dan sebagainya, dan mereka boleh terlibat dengan kursus dan sebagainya, dan ini tidak mengganggu
proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlaku sekarang di sekolah-sekolah jika guru perlu hadir untuk kursus dan sebagainya. Jadi inilah sebahagian daripada perkara yang mungkin menjadi tanda tanya pada masyarakat. Mengapa kita menunggu sehingga sesi sekolah dibuka barulah kita melakukan pemakluman ini, dan akhirnya guru-guru terpaksa dibawa untuk berkursus, berseminar dan sebagainya untuk mereka lakukan penataran ataupun disebarluaskan, diberikan kefahaman kepada guru-guru. Jadi pada saya, walaupun terlambat, Loman, saya bersetuju bahawa ia satu tindakan yang agak lambat selepas sekian lama kita bercakap soal ini, tetapi sekurang-kurangnya tindakan telah dilakukan dan kita masih mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan juga KPM kerana mengambil semua maklum balas daripada masyarakat, daripada guru-guru, daripada pemerhati pendidikan seperti saya dan rakan-rakan, dan berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan yang penting kepada usaha kita memastikan anak-anak kita mendapat pembelajaran yang lebih baik, lebih berkualiti dan berkesan. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, Pencarah Pusat Kajian Pendidikan dan juga Kesejahteraan UKM. Kita tunggu dan lihat, kita harap ini adalah salah satu perkara positif yang akan diumumkan oleh kerajaan dan juga Kementerian Pendidikan, dan impaknya kita akan dapat lihat dalam jangka masa yang tidak terlampau panjang demi masa depan anak-anak kita untuk mendapatkan pengajaran ataupun pembelajaran dan juga pendidikan yang lebih berkualiti. Baik, pelajar lepasan SPM, STPM dan juga STARAF dinasihatkan untuk membuat pilihan kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi IPT bukan hanya bersandarkan kepada minat. Sebaliknya, titik berat kepada prospek kerjaya masa depan. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Sumber Manusia UiTM, Dr. Muhammad Aiman Arifin berkata menarik perhatian bahawa berdasarkan anjuran dunia, pemilihan kerjaya wajar menjadi asas sebelum memikirkan kursus pilihan di IPT Club. Permohonan UPU Online 2024 ke Universiti Awam, Politeknik, ILKA dan College Community bagi sesi kemasukan 2024-2025 sudah dibuka bermula Februari hingga Jun ini. Terdapat 10 jenis pekerjaan baru yang mungkin akan muncul di masa akan datang. Dan apa yang lebih penting melihat kepada senarai 10 pekerjaan baru ini jelas menunjukkan ianya bersangkut paut dengan elemen-elemen teknologi, peralihan tenaga dan juga ekonomi. So di situlah bermulanya satu pilihan yang wajar dilakukan oleh adik-adik luar sana sekiranya berminat, di mana bukan sahaja kita melihat kepada minat, tetapi apakah prospek-prospek kerjaya. Dr. Aiman dalam pada itu memberi nasihat kepada pelajar supaya meletakkan kepentingan diri sendiri bagi pemilihan kursus ke arah kerjaya berbanding orang lain. Ini kerana menurutnya setiap individu mempunyai kapasiti, kemampuan dan bakat yang berbeza yang akan digunakan dalam industri pekerjaan satu hari nanti. Ingat pesan saya tu, meletakkan diri kamu semua berbeza daripada individu lain, kerana keunikan semua manusia terletak kepada individu, dan dipacu bersama oleh organisasi, dan gabungan antara kedua komponen tersebut akan mewujudkan satu ekosistem di mana bukan sahaja memberi kelebihan kepada individu tersebut menjadi pekerja yang kompeten, tetapi pada masa yang sama organisasi akan memiliki bakat untuk memacu industri, terutamanya industri yang berimpak tinggi. Pandangan itu dikongsinya dalam program Awani Pagi pada Isnin. Dan akhir sekali, menyewa bangunan baru untuk dijadikan kelas sementara antara cadangan yang dikemukakan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Sepang untuk menangani isu kepadatan murid di Sekolah Kebangsaan Cyberjaya. Ahli Parlimen Sepang, Datuk Aiman Atirah Sabu berkata, dua lagi syur yang dikemukakan ialah penyuraian pelajar ke beberapa sekolah berhampiran dan juga menyediakan kelas tambahan dalam bentuk kabin. Daripada perbincangan itu, penyuraian telah pun dibuat ke beberapa buah sekolah berhampiran. Kita tak dapat elak, ada sekolah-sekolah yang mungkin sedikit jauh, tak dapat nak ngelak. Tetapi bila siap, mereka boleh balik ke SK2 Cyberjaya dan meneruskan pendidikan di situ. Cuma itu satu, penyuraian telah dibuat. Yang kedua, kita juga ada dua option lagi, sama ada menyediakan kelas tambahan atau sama ada dalam bentuk kabin yang dicadangkan oleh PPD. Ada dua, kabin dan juga menyewa bangunan baru untuk dijadikan sekolah sementara, bilik kelas sementara. Saya punya kecenderungan adalah lebih kepada menyewa bangunan untuk dijadikan kelas sementara, dan bangunan itu pun telah kita kenal pasti. Proses itu masih kita bincangkan dengan pihak Kementerian Pendidikan kerana dia akan mengambil kos yang agak tinggi. Tetapi rundingan-rundingan sedang juga dilakukan.
Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui pada program Kasih Ramadan Tanpa Pembaziran, Anjuran Perbadanan Pengurusan Sisi Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP di Bazar Ramadan Cosmoplex Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang pada Ahad. Mengulas lanjut, Aiman Atirah yang juga Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata, kesemua cadangan atau pilihan dikemukakan juga mengambil kira pelbagai faktor, antaranya kesesuaian dan keselamatan pelajar. Sekian pantau agenda reformasi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.